wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa la udwana illa 'alas zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian, baik terlebih dahulu marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah dan kurnianya pada hari ini dipertemukan kita sekali lagi dan dapat sama-sama kita menyambung kuliah zuhur. Moga-moga pertemuan kita dan kuliah kita insya-Allah akan mendapat keberkatan dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, kita masih lagi membicarakan tafsiran surah Luqman dan kita berpindah ke ayat yang ke-15. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maksudnya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak kamu ketahui, maka janganlah kamu mentaati keduanya. Namun bergaullah dengan keduanya di dunia secara baik. Ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Kemudian kepada akulah tempat kamu kembali. Lalu aku beritahu kepadamu apa yang dulu kamu kerjakan. Baik. Kita masih lagi bicarakan nasihat Luqman kepada anaknya. Saya ulang sedikit untuk masuk tajuk. Di antara nasihat Luqman kepada anaknya yang pertama dulu, iaitu ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, jangan sekali-kali kamu syirik kepada Allah. Dah kita terang panjang buat syirik ni. Baik. Yang kedua, menceritakan nasihat Luqman pada anaknya, menenangkan jasa mak bapak. Wa wasalna al-insana biwalidayhi amartuhumuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Dan kami memerintahkan pada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, kerana ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah lemah. Bayangkanlah, di masa lahir, ibu melahirkan anak, mengandung lemah, melahirkan anak pun lemah, lepas itu menyusukan anak pun lemah selama 2 tahun. Maka itu naklah kamu, kata Allah Ta'ala, yang merakamkan nasihat Luqman kepada anaknya, waskur li wa liwalidayka ilayyal masir. Naklah kamu bersyukur kepada Allah dan kepada kedua bapa engkau, sesungguhnya engkaulah tempat kami kembali. Okey. Itu pada kuliah lepas. Hari ini kita sambung. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Dan jikalau keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak kamu ketahui, maka janganlah kamu mentaati keduanya. Baik, dan hendaklah kamu gauli keduanya dengan cara baik di atas dunia ini. Baik. Kaum muslimin dan muslimat sekalian, secara umum
Mentaati mak bapa itu adalah perkara yang diwajibkan. Tetapi kalau mak bapa itu menyuruh kepada perkara kesyirikan, maka tidak wajib ditaat. Sebagaimana kata para ulama, bahawa ayat ni berlaku kepada seorang sahabat Nabi yang nama Sa'ad bin Malik. Ada kata Sa'ad bin Malik, ada mengatakan Mus'ab bin Umair. Ada bermacam-macam pandangan. Kita ambillah Mus'ab bin Umair. Walaupun Ibnu Katsir mengatakan ayat ni seolah-olah turun kepada Sa'ad bin Malik pada peringkat awal. Tapi ceritanya adalah sama. Mus'ab bin Umair, dia adalah di kalangan keluarga yang kaya, dan ketika itu dia masih golongan orang yang musyrik. Di dalam sejarah, apabila tersebarnya berita kebangkitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, tersebar luas, dan tomohan-tomohan ke atas nabi begitu banyak. Tak perlu orang lain, tak perlu nabi menyatakan dia adalah nabi. Tapi petenah terhadap nabi ini dibuat oleh orang-orang yang lain. Jadi nabi ini berasa masyhur nama dia ketika itu. Dan masyhurnya nabi bukan daripada perkara kebaikan, tetapi masyhurnya nabi orang tomoh dengan kejahatan. Lalu Mus'ab bin Umair bila dengar cerita hal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah orang nak berhidayah. Allah Taala nak berhidayah kepada Mus'ab bin Umair atas Sa'ad bin Malik ni. Dia tak dengar orang lain kata. Dia sendiri nak dengar apa yang Nabi Muhammad keluar daripada lidah. Ini di antara orang-orang nak dapat hidayah. Ini dah dia dengar orang kata dulu. Dia dengar surat khabar kata, dia dengar TV kata, terus ditelan langsung. Dia tak dengar apa ulama kata, apa ustaz kata, apa tok guru kata. Baik. Tapi Mus'ab dia tak dengar kata, dia nak dengar sendiri apa Nabi Muhammad kata. Kerana orang memfitnah Nabi Muhammad bermacam-macam. Akhirnya Mus'ab bin Umair kaum muslimin dan muslimat atas Sa'ad bin Malik yang ceritanya berlainan. Dia satu ketika dia pergi tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dia dengar sendiri Rasulullah kata, rupa-rupanya yang Rasulullah kata tak seperti mana orang mentomah akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya setiap hari dia mendengar, lalu Mus'ab bin Umair pun kemudian masuk Islam. Dia masuk Islam. Bila dia beriman kepada Allah daripada Nabi SAW masuk Islam, yang peliknya kaum muslimin dan muslimat kalian, perangai Mus'ab bin Umair tidak seperti perangai masa zaman jahiliyah dia. Dia jadi berubah secara automatik. Pelik tak pelik? Itu orang buat kajian bagaimana pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang boleh mengubah perangai orang dengan masa yang pendek. Saya ambil contoh sebelum kita berhenti Mus'ab bin Umair dulu. Kita ambil contoh. Siapa tak kenal dengan Hindun, isteri Abi Sufyan? Di zaman jahiliyahnya ialah kaum muslimin dan muslimat kalian, seorang yang bersangatan kufurnya, yang terbentang dalam sejarah, walaupun sejarah ni ada orang petikaikan, yang apabila wafatnya atau gugur syahidnya Hamzah bin Abu Talib, gugurnya Hamzah di medan Uhud. Lalu bila kedengaran kematian Hamzah ni, Hindun pergi cari mayat Hamzah, berjumpa kerana kekufuran dan dendam. Ini sejarah ya, tetapi ada ulama pertikaikan tentang kedaifan sejarah ini. Tetapi dalam bidang ilmu hadis, kalau sekiranya sejarah itu daif, dia boleh diterima.
Tapi kalau bercerita bab hukum hakam, kalau hadis dhaif tidak boleh diterima pakai, tidak boleh berhujah. Ini sejarah. Kekufuran Hindun ni dicari Hamzah radhiyallahu anhu. Dia berjumpa dan kita dengarkan dia ambil pisau dia dan dia lapah dada Sayyidina Hamzah. Lalu dia keluarkan hati. Dia makan. Nampak tak bersangatan kufurnya? Nampak. Tetapi apabila pembukaan kota Mekah, yang Nabi pernah kata, barang siapa yang nak selamat, masuklah rumah Abi Sufyan. Barang siapa yang nak selamat, duduk dalam Masjidil Haram. Barang siapa yang nak selamat, kunci rumahnya. Maka alhamdulillah, tahun itulah Abi Sufyan dan Hindun masuk Islam. Bila dia masuk Islam, yang peliknya Hindun ni zaman jahiliah dia kufurnya bersangatan sangat. Tapi bila masuk Islam, lepas tu dididik oleh Nabi, tak berapa masa yang lama dia jadi berubah, perangai jadi baik. Hingga dia sebut di dalam Sahih Bukhari, satu ketika Hindun ni dia baru je masuk Islam. Lepas tu dia tanya Nabi SAW dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, suamiku Abi Sufyan, tapi dia ni bakhil." Itu dia. Bukan dia miskin, dia bakhil. Ingin nafkah kami pun tak cukup. Boleh tak aku sebagai isteri ambil harta dia secara senyap tanpa pengetahuan dia? Baik, tinggal dulu. Abi Sufyan ni bukan sekadar bakhil kaum muslim. Di dalam bahasa Arab, kalimah bakhil ni dia ada dua. Cerita Usman bin Zaid tak habis. Abi Sufyan pun tak habis. Mari cerita bakhil pula dah. Baik. Dalam kalimah bahasa Arab, bakhil ni ada dua. Pertama, kalimah bakhil. Bakhil ni dia kedekut dengan orang lain tapi tak kedekut pada diri dia dan keluarga dia. Itu bakhil. Jadi ada satu kalimah dia ibadat pada nama dia as-sukhu. Alif lam shin ha, as-sukhu. As-sukh. Syukh ni kaum muslimin dan muslimat kalian dia berteruk pada bahir. Yasukhu ni dengan orang lain pun dia bahir, dengan diri sendiri pun dia bakhil juga. Itu as-sukh. Ada. Tapi kaum muslimin dan muslimat kalian dia nak makan, dia mampu. Tapi kedekut untuk diri sendiri. Ambil kari mamak, telur goreng je. Air suam. Sedangkan dia mampu, dia baik. Ini syukhu. Baik. Ini lebih teruk pada haji bakhil. Haji bakhil dia bakhil pada orang lain, tapi cikgu murni dia tidak. Faham? Lucu Feramli. Dia. Jadi pertanyaan Hindun, dia baru masuk Islam. Tapi dia tanya dah, "Ya Rasulullah, Abi Sufyan suamiku, dia bakhil. Hingga nafkah kami anak isteri tidak mencukupi. Bukan dia miskin. Boleh tak aku mengambil harta suamiku untuk nafkah kami secara senyap-senyap?" Tengok. Saya bukan nak fokus kata boleh tak boleh tu. Nanti dia. Boleh tu memang boleh. Tapi jangan ambil sampai dogol pada kawan tu, tak boleh lah. Kata fokus ni, dia tak berapa lama masuk Islam sudah bertanya halal atau haram. Dah tanya dah. Itu kibatan pendidikan Nabi SAW. Begitu juga Mus'ab bin Umair, Sa'ad bin Malik radhiyallahu anhumah. Jadi bila masuk Islam dia berubah perangai. Akhirnya ibu Mus'ab bin Umair dapat berubah perangai, meninggalkan zaman muda jahiliahnya. Lalu dia mencari sebab apa perubahan itu berlaku. Rupa-rupanya Mus'ab bin Umair sudah masuk Islam senyap. Lalu apa yang berlaku? Bila masuk Islam dapat diketahuinya, lalu ibu dia kaum muslimin dan muslimat kalian suruh Mus'ab ini berpaling tadak daripada ajaran Nabi SAW kembali pada asal, menyutukan Allah. Maka itu timbul ayat wa in jahada wa in jahada ka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'uma. Kalaulah keduanya, itu dua bapa kamu,
menyuruh kamu mensyirikkan Allah Ta'ala suatu, jangan syirik, jangan ikut, jangan taat keduanya. Jadi apa yang berlaku, kita sambung cerita tadi. Dia suruh jadi Mus'ab bin Umair, dia tak taat pada ibu dia. Dan ibunya kaum muslimin buat demonstrasi, iaitu dengan cara mogok lapar. Itu mogok lapar ni dia bukan cara Islam, no? Itu cara ala jahiliyah dulu. Jadi tadi istilah ini buat demonstrasi mogok lapar, itu bukan cara Islam, no? Baik. Ada orang tempat kita buat. Baik. Lepas tu setelah mana orang tua 3 hari ibu dia tak makan, tak minum, tak makan. Supaya apa? Supaya anak dia kembali pada agama asal. Kalau dia mati pun tak mengapa. Biar orang kata Mus'ab, ibu dia meninggal dunia kerana anaknya tak patuh pada mak dia. Hari ketiga, mak dia datang masuk bilik dia, keadaan mak dia rebah. Yelah orang tua tak makan 3 hari, rebah dah, kamu macam-macam. Bila rebah, lalu Mus'ab kata, wahai ibu, kalau ibu diberi nyawa 100 kali, hidup mati, hidup mati, hidup mati 100 kali, dia tak akan berubah pegangan dia. Tetap berpegang pada ajaran Nabi SAW. Maka akhirnya ibu dia menghalau dia daripada rumah. Tidak dibenarkan sedikit harta pun dia ambil, tidak dibenarkan. Baik. Lalu silang pinggang dia. Itu sebab dia masa kematian Mus'ab bin Umair, dia mati dalam medan Uhud, yang salah seorangnya jaminkan masuk syurga hidup-hidup 10 orang itu. Apabila yang berlaku nak dikafankan jenazah dia, kapan badan nampak kaki. Lalu Nabi menangis di dalam kemiskinan Mus'ab bin Umair itu, sedangkan dia orang kaya. Jadi kalau sekiranya membawa kepada kesyirikan, itu tidak boleh. Baik. Sekarang mari kita ambil soalan. Tak apa, soalan ni saya buat soalan, saya jawab, itu cara biasa. Baik. Sekarang ni kaum muslimin dan muslimat kalian, mak di Hindu, anak dia dah masuk Islam. Anak dia masuk Islam. Tiba-tiba pada hari Taipusam, mak dia suruh anak yang masuk Islam ni hantar ke Batu Keh. Boleh atau tidak? Tolong hantar mak kejap ke Batu Keh. Boleh atau tidak? Ya. Dalam kaedah ulama membuat satu kaedah fiqh. Ar-ridha bi maksiyati maksiyatun, ar-ridha bi kufri kufrun. Redha dengan maksiat jadi maksiat, redha dengan kufur jadi kufur. Maka dalam permasalahan ini tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Sebab itu perkara menolong kepada kesyirikan. Walaupun anak dia tak buat syirik, tapi menolong kepada kesyirikan. Cara dia bagaimana? Cara dia, kena pandailah cara sendiri. Minta maaf lah ibu, pergilah, macam tu tak ada masalah. Tu dia kena bercara pandailah. Tu sebab dalam Quran kata wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kalaulah anak pun tak boleh hantar kat Batu Keh, yang aku ni pergi Batu Keh sebab apa? Kan aku tu apa dia? .com.my. Siapa dia tak tahu. Saya lupa dah nama dia. Jadi tu sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat Imam Al-Baihaqi, Nabi kata injatanibu a'yadallahi injatinu adu wallah fi aidihim. Dan satu riwayat, jauhilah akan musuh Allah pada hari raya mereka. Nabi kata jauh. Jauhilah musuh-musuh Allah pada hari raya mereka. Baik. Maksudnya tak boleh pergi hari raya seseorang, tak boleh pergi. Itu dia. Dan kalau hari raya tak boleh nak ucap selamat pada orang, maka ucaplah perkataan lain. Kalau macam ni kaum muslim muslimat kalian, boleh tak kita cakap selamat hari Deepavali? Nampak lain macam ni, macam tak setuju ya.
Itu sebab Profesor Syuk Qardawi beri fatwa. Dia kata memang tidak boleh, tapi gantilah dengan cara yang lain. Kita kata happy dia balik. Itu tak apa. Happy Christmas tak apa. Dia kata ucap selamat memang tidak dibenarkan. Siapa kita nak ucap selamat sedangkan Allah Ta'ala tak diselamatkan pada mereka. Itu kena jaga je. Apatah lagi kalau nak kata kongsi raja, lagi tidak boleh. Baik, ya? Baik. Itu satu. Ini dah pergi dekat majlis mereka. Dah pergi satu. Itu dah haram dah. Tapi kalau meredai perbuatan mereka, benda himbu tu buat nanda, dia setuju buat nanda, na'udzubillah, boleh keluar daripada Islam. Jadi kalau semua nak mengelak dia fitnah kepada ustaz, nak mengelak fitnah pada ustaz, tuan-tuan rujuk sendiri dalam kitab Mustika Hadis yang dikarang oleh Mufti Ajenor Kelantan dan Asyik Basmeh, iaitu jilid yang pertama. Tuan-tuan tengok sendirilah. Kalau kitab tidak betul, kena tarik baliklah. Baik, memang tak boleh. Tapi walau mana pun tidak boleh, tak boleh ditaati kaum muslimat, kaum menyuruh perbuatan syirik. Tapi ingat, wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Dan gaulilah mereka, bergaul dengan mereka, mak bapak ni walaupun dia kafir sekalipun, dengan pergaulan yang baik. Kena kaum muslim itu sebab boleh. Kalau bapak itu atau mak dia kafir, kaum muslimat kalian boleh ziari ketika dia meninggal dunia, boleh bantu dia. Bahkan kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, boleh mandikan mayat dia dan boleh kafankan mayat dia. Semayang tak boleh lah. Sebab peringkat macam tu. Okay. Dan seterusnya firman Allah Ta'ala, sambungan daripada itu, wattabi' sabila man anaba ilayya, maka ikutilah perjalanan mereka yang bertaubat kepada aku. Itu sebab Nabi SAW kemudian Nabi dia nak buat baik, tapi satu hari ya Nabi nak baik kepada bapa saudara dia sendiri. Buat baik, tapi kebaikan di antaranya iaitu pernah satu ketika Abu Talib ni dia meninggal dunia, Nabi berdoa minta Allah Ta'ala ampun kepada Abu Talib. Minta ampun tak boleh lah, pada mak bapak tak boleh. Mana-mana mak bapak yang keluar, yang saat mak dia kafir, tak boleh minta ampun pada dia. Abu Talib sendiri, kaum muslimat kelan, bila dia meninggal dunia, Rasulullah nak minta ampun. Jadi Allah Ta'ala tegur perbuatan Nabi. Innaka la tahdi man ahbabta. Sungguhnya wahai Muhammad, engkau tidak boleh beri petunjuk kepada siapa yang engkau kasihi. Petunjuk datang daripada Allah Ta'ala. Teguran Allah Ta'ala pada Nabi. Baik. Nak ziarah kubur tak ada masalah. Sebab Nabi pernah menjadi kubur ibunya. Itu dia. Walaupun di sana ada bersisih pendapat alim ulama. Hukum mak Nabi dengan ayah Nabi. Nabi datang ziarah kubur tu. Apa hukum ayah Nabi dengan mak Nabi? Terbagi pada 3 pendapat alim ulama. Ada ulama mengatakan mak Nabi dan ayah Nabi dia adalah musyrik. Ada ulama yang kedua mengatakan ahli fitrah. Ahli fitrah ni orang yang bersih, tak ada apa-apa. Dan ada pendapat 3 tawakuf. Tawakuf ni dia diam, dia tak kata apa. Pendapat yang ketiga. Mari kita tengok, tinggalkan buat tawakuf. Kita tengok dulu pendapat yang pertama dan pendapat yang kedua. Baik, pendapat yang pertama mengatakan mak ayah Nabi adalah merupakan ahli fitrah. Ahli fitrah ni ialah orang yang bersih. Baik, kita buat perbincangan alim ulama. Di dalam Islam, orang yang ditaklifkan, mereka yang ditaklifkan, diberatkan hukum Islam ni, iaitu ada 3 syarat. Yang pertama, orang itu dia berakal. Yang kedua, orang itu baligh. Yang keempat, orang itu sampai seruan Islam kepadanya, maka ditaklifkan, dia panggil mukallaf. Baru ada dosa, baru ada pahala. Tapi 3 benda tu kena mencakupi. Dia tak boleh salah satu daripadanya. Yang pertama, dia berakal. Jadi orang yang tak berakal,
dia tidak taklif. Macam orang gila. Orang gila, Masya Allah, kaum muslimin. Dia panggil ahli fitrah lah dia tu. Dia tak ada apa-apa. Dia tak kira apa. Dia tak semayang pun tak apa. Sebab dia orang gila. Seronok dia jadi orang gila kan. Seronok lah kaum muslimat. Tak ada apa-apa. Dia ahli fitrah. Baik. Gitu juga orang yang bodoh. Bodoh macam mana kaum muslimat kan? Bodoh di sini ialah kebodohannya akal yang tidak berfungsi. Dia. Contohnya, kalau orang yang kita kata dalam Islam, kalau dia pekak dan dia tuli dan dia buta. Orang pekak, buta, tuli ni dia tidak ditaklifkan. Sebab kalau buta, tapi tiga-tiga lah, pekak, buta, tuli. Macam mana cara nak masuk ajaran Islam? Bagaimana? Nak mata? Tak ada. Pekak? Tak boleh. Bisu? Pekak, buta, tuli tu. Tuli tu buta. Pekak lah. Nyanggup lah ke aku salah tu tak tahannya kamu tu. Bisu. Itu dia. Tak ada jalan lah bagi dia. Itu pun taklif. Baik kamu semua. Dan yang seterusnya ialah sampai soal Islam. Sekarang ni yang mengata bahawa mak Nabi dan ayah Nabi ini adalah ahlu fitrah. Sebab surah Islam tak sampai pada dia. Sebab sejarah mengatakan masa ayah Nabi meninggal dunia, Nabi ketika itu belum lahir lagi. Dikandung oleh ibunya 2 bulan saja, Abdullah meninggal dunia. Dan Aminah, ibu Nabi, meninggal dunia ketika mana Nabi dilahirkan setelah umur 4 tahun. Abdul Muttalib meninggal dunia ketika mana Nabi umur 6 tahun. Tak dibangkit, dia rasul lagi. Atas dasar itulah mereka mengatakan ahlu fitrah. Tapi pendapat ini dia tolak. Kerana sebelum datangnya Nabi Muhammad atau tak dibangkitkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada tak nabi sebelum Nabi Muhammad? Sebagaimana firman Allah Taala, "Wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut." Dan sesungguhnya kami bangkitkan setiap umat itu ada rasulnya. Ya, rasul itu tujuannya adalah sama, mengajak manusia mengabdikan diri kepada Allah dan meninggalkan sembahanan selain pada Allah, itu taghut. Itu kerja rasul. Baik, sudah tentu ada Nabi Isa. Walaupun di sana disebut dalam Sahih Bukhari Allah Taala jarak Nabi Isa dengan Nabi Muhammad ni 600 tahun. Lalu orang masih lagi mentakwilkan kemungkinan tak sampai. Baik, kamu semua kita ambil sejarah lain pula. Di masa Nabi SAW umur 40 tahun, yang lantik jadi rasul, ketika itu ada tak orang beriman? Ada tak beriman? Ada. Waraqah bin Naufal, seorang lagi yang menganut agama Nasrani yang masih beriman. Itu nak kata al-fitrah tu jauh sedikit. Tetapi kebanyakan ulama hadis mengatakan dia adalah musyrik. Sebabnya berpandu satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, seorang lelaki datang berjumpa Nabi SAW keadaan dia menangis. Lalu dia kata, "Kenapa kau menangis?" Dia kata, "Ya Rasulullah, ibuku tak beriman kepada kamu." Dia musyrik, nerakalah dia. Lalu Nabi berkata, "Ibu dan ayahku juga dalam neraka." Itu dalil cukupku. Cuak. Kerana apa? Kerana kaum muslimat kalian, sebelum kedatangan Nabi Muhammad, walaupun Rasulullah tak bangkit dia rasul, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa. Itulah pandangan adin ulama. Jadi itu sebabnya walau bagaimanapun Nabi tetap mencari kubur ibunya untuk melepaskan kerinduannya. Tapi sekata itu ada khilaf ulama lah. Baik. Okey. Summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kamu semua akan kembali kepada aku. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Bila kamu kembali kepada aku, sesungguhnya aku akan ceritakan kepada kamu, kata Allah, bima kuntum ta'malun, apa yang kamu selama ini berbuat di atas dunia. Baik, tuan cerita satu-satu. Baik, bagaimana? Mari kita tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
bagaimana keadaannya Allah Ta'ala cerita satu-satu. Baik. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Bahawa Nabi SAW, kitab suratan amal seseorang itu ada 99 gelung. Saya ada 99 gelung. Tuan-tuan ada 99 gelung. Kitab suratan amal itu dipanggilkan dalam istilah dalam Quran Imamin Mubin. Nama dia Imam. Baca tak surah Yasin? Inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsayna fi imami mubin. Dan sesungguhnya kami menghidupkan orang yang mati dan kami menulis kesan tapak kaki kamu kalian, kata Allah Ta'ala. Kemudian kami letakkan, tuliskan di satu tempat nama di imami suratan amalan, iaitu kata hadis Nabi SAW, kata Rasulullah SAW, ada 99 gulung. Itu dikatakan Pak unabbiukum bima kuntum ta'malun. Allah Ta'ala nak cerita satu persatu 99 gulung. Dan akan diberikan kepada kita. Bagaimana cara nak beri? Allah Ta'ala tunjuk dalam Quran. Besok kitab ni dia akan mencari tuan dia. Kata setengah ulama pula, kata malaikat tukang beri. Ada malaikat beri balik kanan, ada malaikat beri balik kiri, ada malaikat beri balik belakang. Kalau kiri ke belakang, itu jawapannya alamat tak baiklah. Kita dah tahulah. Ketika tu kaum muslimin masing-masing tengok kitab masing-masing. Ketika tu rajin dia merajaah kitab. Atas dunia mengaji tak ada kitab. Minta maaf cakap lah, no. Nanti dia berkata lepas cakap. Besok Masya Allah semua nak kitab. Baca satu-satu. Tapi tak apa, tak ada kitab. Asal datang belajar, sudahlah. Tarik balik kaum muslimin. Baik. Asal datang. Itu pun bagus dah. Baik. Lepas tu dia akan baca satu-satu. Ingat, dan kitab itulah Allah Ta'ala terangkan satu persatu. Ini dikatakan Pak unabbiukum bima kuntum ta'malun. Allah Ta'ala akan cerita satu-satu, satu persatu. Di atas dunia boleh bohong kan, besok tak boleh. Okey, mari kita tengok perbahasan Ibnu Katsir dalam bab ni. Bila Allah Ta'ala buka satu-satu apa yang termaktub dalam tulisan malaikat dalam kitab tersebut, tengok perangai manusia. Perangai dia suka berdalih sebagaimana dia atas dunia. Dia buat, dia kata dia tak buat. Tengok Ibnu Katsir kata, bila Allah Ta'ala ceritakan apa dalam kitab, maka akhirnya ada di kalangan manusia berkata depan Allah Ta'ala, sesungguhnya kami tak buat, cuma malaikat saja yang tulis. La ilaha illallah. Tengok kan, dia buat, kamu muslim-muslimat kan, pandai dia. Malaikat saja yang tulis. Jadi tak buat apa, orang siap dengan dokumen apa lagi. Nak faham, tak faham sudah. Jadi baik. Okey, tak apa. Allah Ta'ala tunjukkan sifat keadilannya lagi. Kalaulah malaikat yang tulis ini pula yang kamu nafikan, maka dalam hadis Allah Ta'ala melantik 10 saksi. Manusia letak mana 10 saksi? Yang pandai sangat cakap atas dunia. Di antara jadi saksi ialah matahari. Matahari boleh cakap tau. Yang jadi saksi adalah bulan. Bulan jadi saksi. Bulan di langit, bukan bulan di bumi. Bintang, malam, siang, dah 5 dah. Kamu binatang, malaikat, semua jadi saksi. Baik. Ketika tu Allah Ta'ala jawab. Allah Ta'ala tanya manusia, kalau yang malaikat tulis pun kamu nafi, apa jadi saksi kamu? Kata manusia ketika itu, biarlah tangan dan kaki kami menjadi saksi atas diri kami. Itu timbul ayat tu. Al-yawma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tas'adu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu Allah Ta'ala kuncikan mulut mereka. Al-yawma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim. Dan Allah Ta'ala izinkan tangan dan kaki mereka untuk bercakap. Apa yang mereka buat di atas dunia. Sekarang boleh bohong tak? Sekarang ni bohong, kaum muslim-muslimat banyak. Yang peliknya, mati di Malaysia.
Itu pun saya pun tak pernah siapa. Matinya di Malaysia. Tapi data masuk Malaysia tak ada. Dia naik apa? Dia naik apa? Jin ke? Itu dia. Tak apa. Besok tuan cerita satu-satu, no? Sabarlah, tunggulah masa dia. Sabar. Pantajiru. Bertunggulah kamu. Sesungguhnya kami minan muntajirin. Kami juga kata Allah Ta'ala di kalangan orang yang menunggu keputusan itu. Itu sebabnya kamu dalam ayat inilah kata para ulama, barang siapa yang membacanya memperingatkan bahawa setiap perbuatan dia akan diceritakan oleh Allah Ta'ala satu persatu. Baik, sebagai pertanda. Sebagai pertanda. Imam At-Tirmizi Allah Ta'ala kata, ingat no, bila Allah Ta'ala ambilkan kitab tu, ada tanda dah. Kalau Tuhan tanya secara ringkas, itu alamatnya baik. Kalau Tuhan tanya satu-satu, itu alamat tak baik. Itu sebab Nabi sering berdoa, ya Allah, jadikan hisabku hisaban yasira. Jadikan hisabku hisab yang paling mudah. Okey, apa ya? Dan seterusnya, insya-Allah kita sambung ayat yang lain kerana masuk tajuk yang lain pula. Apakah nasihat Luqman kepada anaknya seterusnya? InsyaAllah yang keempat kita sambung pada kuliah akan datang. Semoga ada bermanfaat.